Dan seterusnya diuji pula dengan satu perintah yang agak sukar untuk kita kan, iaitu tahan lapar, tahan minum, tahan dahaga selama 1 bulan. Kalau kita memandang daripada penilaian kita ni, mestilah kita nampak macam bentuk siksaan kan. Puasa, tahan lapar, letih lah macam ni kan, letih. Tapi sebenarnya ada yang Allah berikan, apa yang sebenarnya yang Allah akan mahu pada kita ni supaya kita berpuasa. Dan segala keinginan kita ni pastinya ada terhad. Itu yang penting. Maksudnya ialah apabila kita ni teringin ikut syahwat nafsu ni, tapi ada juga benda-benda yang Allah tahan supaya kita ni kena sabar. Itu penting. Sebab kita lumrah dalam hidup bermasyarakat hari ni, Allah banyak uji kita kan. Allah banyak uji kita supaya kita ni banyak sabar. Boleh tak sabar kan? Kalau tak boleh sabar ni bahaya. Ada orang bunuh diri hari ni. Kalau tengok dalam surat khabar, bunuh diri sebab apa? Sebab kena penyakit virus 19 ni kan. Ada yang tak tahan kata pastilah aku mati, akhirnya dia bunuh diri dulu. Padahal belum masa untuk mati, tapi dia dah tak sabar dengan satu saja ujian yang kecil. Begitu juga masalah dunia ni banyak, dan Allah berikan satu ujian, satu ibadah ni supaya Allah nak lihat kita ni boleh sabar ke ataupun tak boleh sabar kan. Jadinya begitulah kita kan, sebagai orang Islam, orang mukmin, hati kita ni banyak berhadapan dengan persoalan hidup. Dan pastilah kita ni kena tunduk patuh pada Allah SWT, kerana segala sesuatu yang berlaku adalah dengan kemahuan Allah SWT. Kalau kita selak sejarah Islam dalam satu peperangan, selepas peperangan tu tamat je, peperangan Badar, seorang perempuan, dia saudara pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sofiyah. Sofiyah ni apabila dia tersempak dengan jenazah Hamzah, abang dia, yang ini berlaku pada peperangan Uhud. Sofiyah ni melihat jenazah abang dia yang telah dibelah badan dia oleh musuh dalam peperangan Uhud. Dengan tengok saudara sendiri dah hancur badan dia kan. Dia mengatakan dengan tenang, dia kata, ya Allah, aku redha dengan keputusanmu ya Allah. Bayangkan, sabar kan. Itu kita berpuasa ni melatih diri kita sabar, dan kita pandang ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga apabila kita melihat salafus soleh, orang yang soleh, apabila mereka ni diperintahkan untuk tuju untuk bersabar, untuk berpuasa, pastilah mereka ni dah bersedia untuk sabar dan redha. Memanglah kita ni walaupun sebentar saja kita tahan lapar daripada pagi sampai maghrib tu, tapi ramai juga yang tak berapa nak sabar sebab apa? Letih kan. Tapi lama-lama insya-Allah dengan ujian, sebab kita ni bersabar ni, kita akan terdidik dan segala kemahuan kita setiap hari ni kan, makan minum yang dah jadi rutin hari kan, kita dapat tahan dan kawal sebentar. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sabar, patuh dalam menanggung kesusahan yang sebenarnya banyak lagi yang Allah akan berikan kepada kita selagi hidup atas dunia ni. Bayangkan kita dah berapa bulan ni, 2 bulan rasanya bersabar berada dalam rumah masing-masing kan. Itu antara salah satu kesabaran yang patut kita tanggung kan. Katanya banyak kesabaran atas dunia ni yang patut kita hadapi. Apabila kita orang Islam, insya-Allah Allah bagi kita satu cara supaya kita jadi mukmin yang unggul. Bersabar banyak, datang solat kita bersabar buat, datang bulan Ramadan kita berpuasa, kita ikut semua perintah Allah SWT kan. Dan apabila kita rasa macam letih, lemah dalam membuat segala amal kerja ibadah ni, kita pun seperti mana yang pernah dinukilkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari pun pernah munajat kepada Allah SWT, disuruh apa? Dia kata, ya Allah, bukan aku tak tahan dengan ujianmu ya Allah, cuma hendak mengadu padamu tempat aku kembali nanti, mohon ketenangan, keampunan. Bagaimana banyaknya ya Allah berikan kepada dia kesusahan dan ujian tu, bukannya dia tak tahan, tapi dia nak cakap ke Allah supaya tempat kembali nanti dengan sabar itu, Allah diminta kepada Allah berikan ketenangan dan keampunan. Itu yang penting. Dan begitu juga apabila kita dah mula berpuasa pada 1 Ramadan ini, kita selak Al-Quran,
Ini disebutkan puasa ni adalah wajib untuk orang yang beriman. Disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Katanya perintah berpuasa ni bukannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada ulama, bahkan perintah supaya berpuasa ni datang daripada Allah SWT kan. Ayat yang pertama tu dia sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Apabila kita ni mengaku beriman, pastilah kita kena berpuasa. InsyaAllah kena berpuasa sebulan penuh. Kalau tengok dalam Islam ni, ialah puasa ni pun Allah wajibkan 1 bulan. 1 bulan saja. Kalau tengok dalam kalender kita lah, 1 tahun ada 360 hari. Tapi Allah wajibkan kita ni berpuasa selama 30 hari ataupun 29 hari ya, tak banyak. Maksud 300 hari lagi tu boleh kita makan dan minum. Punyalah rahmat Allah SWT, Allah bagi kepada kita ni supaya sekadar sikit aja ibadah kan. Dan apabila disebutkan perkataan taqwa ni, kita dah banyak kali kita dah ingat kan. Disebutkan Imam Mujahid apabila disebutkan tentang taqwa, iaitu ialah takut senang, takut kepada Allah SWT. Apa sebab kita puasa ni? Sebab kita takut kepada Allah SWT. Apa sebab kita puasa? Sebab kita taat kepada Allah SWT. Itu dia antara pengertian taqwa ni. Yang pertama sekali adalah takut, sehinggakan mengalir air mata, sehinggakan apa-apa yang telah difardukan dia buat, kerja fardu, kerja amal ni. Itu disebutkan oleh Ibnu Umar, oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah mengatakan, dia kata antara amalan terbaik adalah kita melakukan segala benda yang difardukan kepada kita ni dengan ikhlas. Kita buat segala kerja amal ibadah kan, insya-Allah. Dan seterusnya kita bersihkan hati daripada syirik kepada Allah SWT, insya-Allah. Dan seterusnya apabila kita ingin buat baik ni, ataupun kalau kita nak jauhkan daripada maksiat, nak buat maksiat ni, disebutkan oleh ulama, dia kata kalau nak buat maksiat, ingatlah 3 perkara ni kan. Yang pertama sekali dia kata Allah sentiasa melihat. Kita nak buat dosa ni, sebenarnya Allah melihat apa yang kita buat kan. Dan seterusnya malaikat mencatat setiap perbuatan kita. Itu kita takut benda yang dosa ni, walaupun ialah 1 je dosa yang kita buat, tapi rupanya malaikat mencatat setiap perbuatan kita. Dan sebab apabila kita nak buat dosa ni, pastilah disebutkan bila-bila saja kita ni akan datang mati. Mati ni kita tak ada tarikh bila kan. Kita pun tak tahu, tapi apabila kita nak buat dosa, kita fikir kan, buat dosa takut datang pula mati kan. Habis semua pahala kita kan. Mati dalam keadaan tak bertaubat kepada Allah SWT. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, puasa ni antara ibadah yang tertua dalam dunia ni kan. Kalau puasa 13, 14, 15 yang disebutkan puasa putih tu kan, itu adalah puasa Nabi Adam. 1 hari puasa, 1 hari tak puasa, itu adalah puasa Nabi Daud. Dan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semenjak diwajibkan 1400 tahun dululah daripada zaman Nabi tu sampai hari ni, masih umat Islam melakukan fardu puasa ni kan. Alhamdulillah, ini sebab apa? Usaha dakwah yang kira berjaya lah, sampai juga ke negara kita, ke Malaysia ni kan. Katanya apabila datang Ramadan je, bukan kita teringat bazar Ramadan. Bazar Ramadan tahun ni pun dah tak ada kan. Nak tak nak, kita kena mengakui kerja ketaatan ni bukannya datang daripada negara Arab je. Bahkan apabila kita perlu Islam, wajib kita berpuasa juga, walaupun kita berlainan bangsa. Sebab kita ni orang Melayu kan. Tapi nak kata Islam ni tak turun kepada orang Arab je, dia turun kepada semua bangsa kan. Kalau kita bersyahadah wajib kita masuk je Ramadan, kita jadi taat, tak makan, tak minum. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam ibadah dan kita tak tinggal lah kerja Islam ni kan. Sebab apa? Kalau kita tak ingat, tak ikut apa perintah Allah SWT, kita buat pula benda yang Allah larang, kita takut kan. Pernah sejarah
disebutkan seorang imam besar Masjid Sarajevo ni imam masjid dekat Bosnia lah. Nak kata tu, dia kata waktu tu negara dia dah musnah, dihancurkan oleh Serbia kan. Disebutkan, dia kata disebut dalam satu perhimpunan bersama imam-imam seluruh dunia. Dia kata, tuan-tuan tolong balik bagi tahu kat negara tuan-tuan, kami ni terima Islam dari Turki. Tapi dia kata apa? Tapi kami tinggal ajaran Islam. Tak sembahyang, datang Ramadan kami tak puasa, minum arak pula, langsung tak cegah kemungkaran. Dan akhirnya bala tiba kan. Tentera Serbia yang ganas ni datang bunuh mereka, anak isteri mereka. Dan mereka kata apa? Kami tak sangka perkara ini berlaku, dia katakan. Hari ini apabila kami berdoa kepada Allah SWT, tapi Allah tak dengar doa kami. Itu yang kita takut. Apabila datang saja perintah Allah SWT, patutnya kita kerjakan. Sebab apa takut? Kalau kita tak buat ni, bala tu bukan kena kepada diri kita je kan, bahkan satu masyarakat tu kena kan. Tu kita kena dengar nasihat dakwah daripada ulama. Sebab apa? Ulama ni kerjanya untuk membersihkan dosa masyarakat. InsyaAllah apabila datang saja bulan Ramadan ni, kita tingkatkan istiqamah kita dengan ketaatan kepada Allah SWT. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang sangat keistimewaan dia daripada bulan yang lain, yang disebutkan iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqatil abwabun nar wa saffidatis syayatin. Dia kata datang saja Ramadan, ni dah datanglah Ramadan. Datang saja Ramadan, kelebihan dia apa? Yang pertama sekali, dibuka pintu syurga. Ada disebutkan pintu langit pun terbuka. Bayangkan, pintu syurga terbuka, pintu langit terbuka, tak tertutup selama sebulan kan. Apabila disebutkan dibuka tu, maksudnya bukan saja buka, terbuka luas untuk kita lah juga mencapai amalan kita yang baik itu, supaya Allah terima kan. Minta taubat kepada Allah SWT, banyakkan doa, insyaAllah pintu terbuka untuk kita minta kepada Allah SWT, iaitu syurga. Itu biasa dalam bulan Ramadan ni banyak orang berdoa, Allahumma inni as'aluka jannah, kata, minta syurga. As'aluka jannah, minta ya Allah, minta syurga. Dan yang keduanya, wa ghuliqatil abwabun nar, ditutup pintu neraka kan. Maksud kalau pintu neraka tertutup ni, pastilah elok kita sentiasa bertaubat. Sebab apa? Neraka tertutup pintu dia kan. Minta taubat kepada Allah SWT. Sebab apa? Pintu taubat sentiasa terbuka lagi kan. Tengok sekarang ni masjid, surau, pintunya terkunci. Nak pergi sembahyang tak boleh, tarawih. Tapi nak katanya pintu taubat masih terbuka. InsyaAllah banyak kan istighfar, astaghfirullahalazim, li wali walidayya, minta ampun kepada diri sendiri, kepada keluarga kita, walil muslimin wal muslimat, sebanyak mana? 27 kali setiap hari insyaAllah. Banyak istighfar, kalau boleh lebih lagi lah. Dan seterusnya dia kata wasufiratis syayatin, dan syaitan dirantai. Syaitan dirantai. Ada juga ulama mengatakan syaitan tu dia jadi lemah. Syaitan ni. Sebab apa? Syaitan ni musuh daripada zaman dulu kala kan. Nak kata syaitan ni apabila dilaknat oleh Allah SWT ni, apabila Allah murka kepada syaitan, iblis ni, iblis ni dia boleh pula minta kepada Allah SWT permohonan, dan dua permohonan ni Allah bagi pula, Allah kabulkan. Bayangkan, dah lah kena laknat tapi minta, Allah kabulkan pula kan. Yang pertama sekali dia minta nak menyesatkan anak Adam. Inilah, datang saja bulan Ramadan, walaupun syaitan dah diikat, dah dirantai, tetapi kebiasaan yang kita lakukan kan. Syaitan ni digunakan hawa nafsu kita kan. Dan hawa nafsu ni dia memanglah satu benda yang suka benda yang malas kan. Ikut nafsu, seronok dan sebagainya. Malas buat benda-benda taat ni. Sebab apa? Sebab tak seronok kan. Itu yang pertama sekali, dia nak sesatkan anak Adam. Sebab apa? Syaitan ni dia tak nak masuk neraka seorang-seorang kan. Dia nak bawa kawan-kawan yang bersama dengan dia kan. Yang kedua, dia minta panjang umur sampailah kiamat. Dua permohonan ni Allah kabulkan. Nampak? Walaupun dia laknat,
Tapi kita ni minta lah, kita tahu tipu daya syaitan ni dia tak akan terkesan kepada orang yang beriman. Mudah-mudahan kita sentiasa mengelak Al-Quran, kerana dalam Al-Quran ni banyak menceritakan perkara-perkara yang untuk memberikan kita ni panduan sampai kita bertemu dengan Allah SWT kan, iaitu dapat rahmat, redha kan. Dan apabila kita tengok dalam bulan Ramadan ni, dia sentiasa dikaitkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Mudah-mudahan hebatnya Al-Quran, hebatnya Ramadan ni kerana turunnya Al-Quran. Apabila turun Al-Quran je tak manfaat juga kalau kita tak membaca dia kan. Maksudnya bila datang Ramadan ni, insya-Allah kerja taat kita ni antaranya berpuasa dan seterusnya kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran sebab apa? Al-Quran ni adalah syafa'ani, disebutkan dua syafaat. Syafaat ni maksudnya membantu kita di akhirat nanti kan. Bukannya nak kata Quran ni bantu di akhirat je, di dunia ni pun Al-Quran banyak bantu kita kan. Dia kata ada dua syafaat, dua pembantu untuk kita nanti kan. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ni sangat penting lah, memberi bantuan kepada kita di akhirat nanti kan, dan di dunia lah. Dan seterusnya wasiyam, dan puasa kan. InsyaAllah puasa ni sebenarnya memberi syafaat, bantuan kepada kita nanti di akhirat nanti kan. Dengan banyak berpuasa ni mudah-mudahan Allah berikan kita memberikan kita kebaikan. Sebab apa? Disebutkan satu hari puasa ni dapat menjauhkan daripada 70 perjalanan jauh tu untuk masuk neraka kan. Dan katanya dibentangkan 70 parit, maksudnya jauh kita dengan neraka Allah SWT. Dan disebutkan satu lagi yang berkaitan dengan hadis qudsi, disebut kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzi bih. Dikatakan dalam hadis qudsi, dia kata sebab keistimewaan puasa ni juga, dia kata setiap amalan ibnu adam ni, setiap amalan manusia ni yang Islam ni ada pahala untuk dia kan. Kalau sembahyang dapat 27 derajat, macam-macam lagi. Tapi dia kata illa siyam, dia kata kecuali puasa dengan amal yang kita lakukan. Puasa ni kita tak mengetahui apa pahala yang Allah sediakan. Sebab apa? Allah kata fa innahu li wa ana ajzi bih. Dia kata puasa ni mereka berpuasa kerana aku dan aku akan membalasnya. Maksudnya pahala puasa ni Allah akan balas di akhirat nanti kan. Dan ada disebutkan juga orang yang berpuasa ni dapat masuk satu pintu, iaitu pintu Ar-Rayyan. Kita tak tahulah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang baik, orang yang dapat melakukan puasa dengan sepenuhnya, dapat pula masuk dalam pintu Rayyan. Dan disebutkan, dia kata sebab apa? Puasa ni terus Allah sandarkan pahalanya kepada Allah SWT. Dan katanya yang pertama sekali, puasa ni kerana Allah. Sebab itu orang puasa ni, Ramadan ni dia puasa kerana Allah. Maksudnya dia tak ada kemuliaan untuk orang kafir. Maksudnya orang tu berpuasa kerana Allah SWT, memang Allah akan balas dekat akhirat nanti. Tapi tak tahu kan apa balasan, pahala yang Allah akan berikan. Yang kedua, puasa ni dapat menjauhi pada sifat riak. Orang puasa Ramadan ni tak ada sifat riak. Sebab apa? Semua orang Islam berpuasa kan. Tak ada kita jumpa orang dia kata aku puasa ni. Dia tak cakap itu sebab orang yang sebelah pun akan kata aku pun puasa. Tak ada sifat riak nak menunjuk. Sebab apa? Semua pun puasa. Yang ketiga sekali, puasa ni kita nak menunjukkan perangai kita ni macam malaikat sikit. Sebab apa? Tak makan, tak minum kan. Sebab makhluk yang hebat ni adalah malaikat lah. Sebab apa? Kerja mereka taat. Taat tu seabad, selama-lamanya taat. Tapi kita ni, manusia ni dilebihkan lagi. Sebab apa? Allah berikan kita bila nafsu dengan nafsu buah tu, tapi kita dapat jinakkan dengan iman dan taqwa, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ni menjadikan satu manfaat supaya kita supaya kita selesa ataupun mudahlah untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan kita rasa bila seronok berpuasa ni, dapat berpuasa di bulan Ramadan ni sangat
sangat seronok. Sebab apa? Dia digandakan setiap amal ibadah. Dia disebutkan satu amalan yang kita buat tu, pahala dia meningkat sampai 700,000 pahala. Punya banyak kan. Sedekah RM1, pahala dia umpama macam 700,000 ringgit. Bagi pahala punya banyak kan. Saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik datang daripada Allah SWT, yang lemah tu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Waalaikumsalam.